Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Apa khabar semua? Ustazah harap semuanya di rumah sihat dia. Sihat walafiat insya-Allah. Sebelum start kelas kita baca doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar subjek sirah. Buku teks buka muka surat 34 iaitu pelajaran ke-6. Rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unit 1. Sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga. Hari ini kita akan masuk kepada akhlak Nabi Muhammad pula bila dengan keluarga baginda. Hari itu kita belajar akhlak Rasulullah dengan para sahabat kan? Kali ini kita belajar dengan akhlak Nabi Muhammad dengan keluarga. Jom kita dengar Ustazah baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin ketika berumur 25 tahun dengan Khadijah. Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kasih sayang. Keadaan yang ini berbeza dengan bangsa Arab Quraisy yang suka merendah dan menghina isteri-isteri mereka. Perenggan pertama ini menerangkan berkenaan dengan bila Rasulullah berkahwin. Rasulullah berkahwin pertama kali sebab tu berumur 25 tahun. Dan isteri pertama baginda ialah Khadijah. Atau nama penuhnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid lah. Rumah tangga Nabi Muhammad ni ceritakan penuh dengan kasih sayang sesama suami isteri lah. Benda ni berbeza bila maksudnya Rasulullah ni menunjukkan contoh yang baik sebab kebanyakan bangsa Arab Quraisy sebelum ni semuanya kebanyakannya suka merendah dan menghina isteri-isteri mereka. Jadi Rasulullah ni boleh jadi contoh yang baik. Yang kedua, perenggan kedua. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristerikan seorang hartawan, Nabi hidup secara sederhana sahaja. Baginda suka membantu golongan yang lemah dan fakir miskin. Rumah baginda sentiasa dikunjungi oleh orang yang memerlukan pertolongan. Baiklah, untuk perenggan kedua ni menceritakan berkenaan dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah ni ada isteri hartawan. Hartawan tu apa? Hartawan tu orang yang kaya. Orang kaya atau orang yang banyak harta lah. Walaupun isteri baginda kaya tapi Nabi hidup secara sederhana. Maksudnya tak bermewah-mewahan lah. Kalau tengok rumah Rasulullah bukannya rumah yang besar, bukan istana. Rasulullah tinggal kat rumah yang sederhana dan kecil saja. Lepas tu kemudian baginda suka membantu golongan yang lemah, fakir miskin. Rasulullah suka bantu. Dan rumah baginda juga sentiasa dikunjungi oleh orang yang nak pertolongan lah. Yang ketiga, perenggan ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlemah lembut dan bersopan santun ketika berbicara dengan keluarganya. Baginda suka bergurau senda dengan isteri, anak dan cucunya. Sepanjang perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah, baginda dikurniakan 2 orang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Untuk perenggan ketiga ni menceritakan berkenaan dengan Rasulullah, seorang yang berlemah lembut dan bersopan santun waktu berbicara dengan keluarganya lah. Lepas tu Nabi Muhammad juga suka bergurau senda dengan isteri, anak dan cucunya. Soalnya Rasulullah ni sangatlah baik akhlaknya terhadap keluarganya dan isterinya. Sepanjang perkahwinan Rasulullah dengan Khadijah, sepanjang Rasulullah berkahwin dengan Khadijah dapat 6 orang anak. 6 orang anak iaitu 2 orang anak lelaki dan 4 anak perempuan. Faham? InsyaAllah. Sekarang kita buka muka surat 35 pula. Kita masuk unit 2. Sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap isterinya. Tadi terhadap keluarganya, sekarang terhadap isterinya sahaja. Kita tengok yang pertama ni.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersopan santun dan berlemah lembut ketika berbicara dan tidak suka menyusahkan orang lain. Maksudnya Rasulullah sentiasa bersopan santun lah. Waktu bercakap tidak bercakap kasar, sentiasa bercakap lemah lembut ketika berbicara dan tak suka susahkan orang lain. Kalau mampu Rasulullah buat benda tu, Rasulullah buat sendiri. Tak ada nak suruh-suruh orang. Maksudnya tak suka menyusahkan orang lah. Okay, yang kedua, Nabi Muhammad SAW sentiasa bergurau senda dengan isteri-isteri baginda. Sentiasa bergurau lah. Maksudnya kalau tak bergurau ni kita macam hamba je kan. Macam tak best lah keluarga tu. Jadi kena ada gurau-gurau juga. Okay, nombor 3, Nabi Muhammad SAW bersifat sabar terhadap isterinya. Rasulullah ni juga sentiasa sabarlah dengan perangai isterinya, walaupun ada juga perangai isterinya yang tak menyenangkan kadang-kadang, tapi Rasulullah tetap sabar. Okay, yang keempat, Nabi Muhammad SAW sering membantu isteri-isterinya membuat kerja rumah dan hidup secara bersederhana. Rasulullah juga suka dan selalu bantu isteri-isteri baginda buat kerja rumah dan hidup secara sederhana. Maksudnya kalau kita ni kat rumah pun, kita cuti-cuti ni pun tolonglah mak ayah kita kan. Buat kerja rumah, sapu sampah ke, tolong apa lagi? Tolong jaga adik ke, siapa yang ada adik-adik. Tolong apa lagi? Macam-macam lah kerja rumah boleh. Tolong jemur kain, tolong mak ayah untuk ringankan beban mak ayah, insyaAllah. Okay, yang terakhir ni. Antara pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi ialah menampal kasut, menjahit baju sendiri dan pergi ke pasar membeli barang-barang keperluan keluarga. Maksudnya Rasulullah ni suka buat kerja sendiri juga. Macam menampal kasut, jahit baju sendiri, pergi ke pasar juga. Okay, untuk anak-anak lelaki pun boleh ya tiru Nabi Muhammad ni. Maksudnya tolong beli barang-barang ke, keperluan. Tak kisahlah anak lelaki anak perempuan kan. Belajar menjahit. Okay, menampal kasut yang koyak lah. Menampal sendiri. Itu ke antara pekerjaan yang Rasulullah lakukan. Okay, sekarang kita buka muka surat seterusnya. 36. Okay. Muka surat 36 ni menerangkan pasal apa? Isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Okay, isteri Nabi Muhammad ada berapa ni? Ada 11. Okay. Okay, mungkin ramai yang terkejut kan. Sebab apa isteri Rasulullah ni ramai? Okay, sebab kebanyakan isteri Rasulullah ni semuanya adalah kadang-kadang ada orang jodoh kan. Ada orang yang bagi ni cadangan. Ada juga yang waktu peperangan. Peperangan jadi hamba. Contohnya kan waktu berperang kan. Dapatlah yang hamba tu dapat perempuan bukan orang Islam, lepas tu Rasulullah Islamkan dengan cara macam tu. Macam Rasulullah nak berdakwah dengan cara berkahwin macam tu. Tapi kalau kita manusia biasa ni, umat Nabi Muhammad, kita tak boleh dah kahwin sampai 11 orang. Bagi lelaki paling ramai pun 4 orang. 4 orang isteri. Tapi seeloknya seorang sahajalah ya. Okay, mari kita kenal siapa isteri-isteri Rasulullah ni. Okay, yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Ini adalah isteri Rasulullah yang paling Rasulullah sayang. Dan Rasulullah ada anak hanya beristighfar Khadijah. Yang lain tu tak ada anak. Rasulullah ada anak dengan Khadijah sahaja. Okay, yang kedua, Saudah binti Zam'ah. Ketiga, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Keempat, Hafsah binti Umar. Kelima, Zainab binti Khuzaimah. Keenam, Hindun atau nama sebenar selepas Islam, Ummu Salamah binti Umayyah Al-Mahzumiyah. Okay, nombor 7, Zainab binti Jahshin. Nombor 8, Juwairiyah bintul Harith. Nombor 9, Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Okay, nombor 10, Sofiyah binti Huyai. Dan yang terakhir, ke-11, Maimunah binti Al-Harith. Okay, antaranya juga kita dapat tengok kan, kalau tengok isteri Rasulullah ni, ada anak Abu Bakar, ada anak sahabat Rasulullah, macam Aisyah ni kan, Abu Bakar Siddiq kan kawan rapat Rasulullah, sahabat yang paling rapat Rasulullah. Anak dia ni pun berkahwin dengan Rasulullah. Macam Umar, anak Umar, Hafsah binti Umar. Ada juga yang tawanan perang, macam Juwairiyah binti Al-Harith.
Dan macam-macam lagi lah. Peristiwanya hanya Rasulullah saja yang boleh berkahwin sampai 11. Kita umat Rasulullah tak boleh sebanyak ini. Haram. Okay, sekarang kita buka muka surat seterusnya 37. Okay, sekarang kita tengok anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni anak-anak Nabi Muhammad ada 7 saja dan semua ni beristerikan Khadijah, ada anak semua ni. Isteri lain tak ada anak. Dengan Khadijah sahaja. Okey, yang pertama siapa anak dia? Qasim. Yang kedua Zainab. Ketiga Ruqayyah. Keempat Ummu Kalthum. Kelima Fatimah. Keenam Abdullah. Yang terakhir Ibrahim. Okey, ini adalah anak Rasulullah. Ada berapa lelaki ni? Lelaki ada 3, perempuan ada 4. Sebenarnya tadi kita tengok anak Rasulullah ada 6 kan? Tadi kat depan muka surat. Muka surat berapa tadi? Muka surat ni 2 orang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan kan? Sebab apa dia cakap 2 orang? Sebab ada seorang anak Rasulullah ni. Mula-mula ada 3 anak lelaki. Lepas tu jadi 2 sebab anak seorang Rasulullah meninggal. Sewaktu kecil. Nama dia Ibrahim. Meninggal waktu kecil. Okay, yang lain tu semuanya panjang juga sikit lah umur dia orang. Ibrahim sahaja yang ditakdirkan meninggal waktu kecil. Okey, antara cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Ada 3. Hasan. Sebenarnya ramai lagi ni antara saja yang terkenal. Nombor 1 Hasan, kedua Husain, ketiga Umamah. Okey, itu antara cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nanti kita sambung unit 3 minggu-minggu depan. Okey, sampai itu saja untuk hari ini. Terima kasih.